Saya jemput sekarang Yang Berhormat Datuk Wirakoh Nai Kuang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Tan Sri Yang di-Pertua. YB Senator, isu perumahan swasta sakit dan terbengkalai seringkali dibangkitkan di Parlimen kerana ianya melibatkan isu awam yang mana pembeli tidak mendapat rumah yang dibeli dan terpaksa membuat bayaran balik kepada institusi kewangan yang terlibat dan dalam masa yang sama terus terpaksa menanggung kos yang lain seperti menyewa rumah dan sebagainya. Bagi menangani isu ini, KPKT melalui Jabatan Perumahan Negara telah mengambil beberapa langkah proaktif untuk meningkatkan menangani isu projek perumahan terbengkalai. Di antara langkah-langkah yang sedang ataupun akan diambil adalah seperti berikut. Kementerian bertindak sebagai mediator bagi mencari jalan penyelesaian bagi mengadakan penyelesaian pembeli atau menyiapkan projek bersama pemaju asal, pemaju selamat atau pelikuidasi sehingga mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC. Kedua, mewujudkan satu pasukan task force untuk memantau projek-projek sakit dan terbengkalai yang saya pengusikan untuk melihat isu-isu ini dengan lebih dekat dan mencari jalan penyelesaian segera dengan semua kerajaan negeri dan agensi yang terlibat sama ada pihak berkuasa tempatan, pejabat tanah, agensi teknikal sama ada di peringkat pusat atau negeri. Ketiga, mengadakan program kerjasama pintar ataupun smart partnership dan libat urus bersama kerajaan negeri, lembaga perumahan dan hartanah negeri, PBT, agensi kerajaan, agensi teknikal dan pemaju bagi mengenal pasti permasalahan dan mencari jalan penyelesaian bersama bagi menangani isu projek sakit dan terbengkalai di pelbagai peringkat. Keempat, memperkasakan syarikat berkaitan kementerian seperti Prima dan SPNB supaya lebih proaktif dalam menyelesaikan isu projek sakit mereka secara lebih telus dan efektif. Kelima, mengadakan taklimat berjadual kepada pemaju di seluruh semenanjung Malaysia berkaitan tanggungjawab dan kewajipan pemaju perumahan berlesen berdasarkan Akta 118 dan seterusnya. Bagi meringankan beban pembeli yang terkesan dengan projek-projek terbengkalai, Kementerian turut mengadakan beberapa inisiatif berikut. Pertama, mengeluarkan surat pengesahan projek sakit ataupun terbengkalai yang menyarankan perkara-perkara berikut supaya pihak bank pembiaya memberikan pengurangan atau pengecualian kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan atau membatalkan pinjaman perumahan dengan penyelesaian penuh dan juga pengecualian dengan kadar faedah. Dan juga yang lebih mudah adalah untuk merunding semula bersama Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA. Bagi pihak kementerian, kita terbuka kepada mana-mana stakeholders dengan izin berkaitan industri hartanah untuk kemukakan cadangan dan kaedah yang terbaik bagi mengatasi isu dalam industri ini bagi menjamin kepentingan pembeli sebaiknya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan Tan Sri Yang betul. Rasa tu kena buat. Siapa yang soal tadi ni? Terima kasih Tan Sri Yang Yang betul. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Soalan tambahan saya adalah sama ada kerajaan bersedia untuk membeli remitan cukai ke atas keuntungan yang diperolehi dari pemulihan projek perumahan terbengkalai kepada pemaju yang membantu kerajaan memulihkan dan menyelamatkan projek perumahan terbengkalai. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih YB Senator. Buat masa ini memang kalau dari segi projek terbengkalai, kalau berdasarkan data yang kita ada 112 projek yang terbengkalai. Daripada jumlah tersebut 49 ini di Semenanjung saja. Di Semenanjung yang di-Pertua, dan juga kalau saya boleh letakkan dia punya caveat bahawa projek yang ini yang kita boleh trace ataupun kesan kerana mereka berlesen. Ada juga kes-kes tertentu yang mana projek itu terbengkalai tapi tidak berlesen. Itu ada satu lagi penyakit yang kita hadapi dalam industri ini. Cuma daripada cadangan Yang Berhormat tadi, memang saya akan bincang dengan pihak kementerian. Itu adalah satu cadangan yang baru. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, selain menguruskan projek terbengkalai, untuk makluman Dewan juga,
kita dalam usaha untuk mengurangkan projek yang sedang sakit ini daripada terus terbengkalai. So daripada sudut itu kita cuba cari penyelesaian yang dah memang terbengkalai, tapi pada masa yang sama kita tengah berusaha sebaik mungkin untuk kurangkan projek-projek yang sakit yang kami umur hampir setiap bulan ini daripada jatuh menjadi lebih teruk sehingga terbengkalai. Tambahan. Soalan tambahan. Masa yang Dipertua, soalan tambahan. Soalan tambahan saya. Ini menteri kena jawab soalan ni. Dekat dulu. Okey, saya pasal saya dah sagu. Okey, terima kasih. Kerajaan silih berganti. Jawapan yang diberi sama macam tu je. Jadi boleh tak dengan segala alasan-alasan yang diberi kerajaan kita nak angka lah, senang. Kalau sekian banyak, okey, berapa puluh ribu, tahun-tahun berapa dapat diselesaikan? Hanya jawapan ni, kerajaan mana-mana, inilah jawapan dia. Kita nak sekarang ni biar Dewan, rakyat tahu, okey, dalam 3 tahun berapa dapat diselesaikan? Dalam 5 tahun berapa dapat selesai? Kita main angka depan. Senang, kita nak pantau. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya pun sebenarnya setuju dari segi kepayahan yang kami hadapi. Projek rumah ini bukan boleh diselesaikan dengan sekelip mata. Sebagai contoh yang 112 tadi, daripada 112 tu 105 itu terbengkalai sebelum 2015. Sebagai contoh, itu angka yang terbengkalai. Jadi sebab itu ketika ini untuk tempoh 6 bulan apabila kita tubuhkan task force khusus melihat kepada isu ini, kita cenderung untuk menghalang seberapa banyak lagi projek sakit yang akan menjadi terbengkalai. Jadi angka yang kami kongsikan setiap bulan, yang saya update, memang saya buat sidang media dan saya mohon juga Yang Berhormat lepas ni pun boleh ikuti isu ini dengan lebih rapat supaya ada check and balance di situ. Sebagai contoh, untuk projek sakit yang kita umumkan sehingga 30 April adalah sebanyak 481. Untuk tahun ini saja, tempoh yang sama, kita telah berjaya lancarkan balik projek sakit sehingga dapat CCC sebanyak 118 projek. Cuma untuk projek yang terbengkalai tadi, bila tadi sakit, dia ada 2 kategori yang berbeza. Jadi yang untuk terbengkalai pula ini, sememangnya macam saya nak bagi pecahan tadi, ada yang masih statik, maksudnya belum ada apa-apa sebarang tindakan. Sama ada dari segi pihak pemaju yang sudah gulung tikar dan sebagainya. Cuma yang untuk tahun ini yang kita telah kenal pasti adalah untuk berdasarkan sedikit bajet yang kami terima itu, kita dah kenal pasti beberapa projek yang kita akan selesaikan di 5 buah negeri yang terbengkalai ini. Jadi dari segi angka itu memang dalam kepala saya banyak angka-angka yang kita teliti ini. Cuma untuk bagi ialah kepada usaha kita bersama ini, memang kita mohon supaya dalam industri perumahan yang berlaku ketika ini, paling sukarnya adalah bila telah terbengkalai, maka segala perkara itu perlu dibuat semula. Maksudnya kena terbengkalaikan, kena cari kontraktor penyelamat. Jadi daripada segi itu, Yang Berhormat Senator, betul, mungkin dari segi jawapan itu mungkin tidak selaju program-program kerajaan yang lain, kerana yang kami tanggung ini banyak kes-kes yang bertahun lamanya. Soalan tambahan boleh satu lagi? Terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, soalan tambahan saya. Ada di kalangan pembeli rumah di projek perumahan terbengkalai yang sudah pun meninggal dunia sebelum isu ini diselesaikan. Adakah kementerian berhasrat untuk mempunyai satu mekanisme yang mampu atau supaya waris atau ahli keluarga pembeli yang masih belum mendapat rumah mendapat keadilan sewajarnya? Terima kasih. Terima kasih YB Senator, terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan itu memang spesifik kepada masalah untuk sesetengah keluarga yang terikat dengan projek sakit ataupun terbengkalai ini. Apa yang berlaku di pihak kementerian sendiri, perjanjian yang dimasuki oleh mana-mana pembeli adalah perjanjian antara pembeli dan juga pemaju. Maksudnya kerajaan bertindak sebagai kerajaan, memberikan lesen untuk pemajuan, memantau sehinggalah projek itu selesai ataupun disiapkan. Jadi apabila berlaku
masalah sedemikian rupa, bukan sahaja yang terbengkalai, malah projek yang sihat pun, tetapi sekiranya antara mereka yang memasuki perjanjian itu mungkin sudah meninggal dunia dan sebagainya, saya rasa perkara itu melibatkan kontrak. Jadi yang itu kena tengok dari sudut kontrak yang antara pembeli dan juga pemaju. Cuma dalam keadaan bila projek yang terbengkalai ini ada yang memakan masa belasan tahun sehingga puluhan tahun, dan kes-kes ini sebenarnya memang mencari antara kekangan, bukan soal kepada keluarga sahaja tetapi kepada kerajaan untuk mendapatkan persetujuan sekiranya usaha kita untuk memulihkan kembali projek yang terbengkalai itu memerlukan konsen ataupun persetujuan daripada setiap pembeli. Jadi isu ini sebenarnya rumit. Cuma setakat ini itulah bagi saya jawapan yang boleh saya berikan kepada YB Senator. Terima kasih. Ya, Yang Boleh soalan tambahan lagi satu? Speaker. Tunggu. Tak boleh lagi. Ini soalan rakyat nak tahu. Soalan saya ni Yang soalan Muhammad, rakyat yang nak tahu. tunggu masa berbahas yang Muhammad boleh bahas. Ya. Yalah nak bahas. Saya tahu yang Muhammad dah bangun 2 kali dah. Saya tahu, saya lihat. Ya. Untuk memperingat semua, istilah speaker tu tak ada dalam perlembagaan dan peraturan dan undang-undang ya. Untuk orang yang duduk kat sini. Yang di sini ialah sama ada dipanggil presiden dalam bahasa Inggeris ataupun yang dipertua Dewan Negara. Jadi minta kita familiar ourselves dengan istilah yang sebenar. Speaker mungkin boleh direfer ke Dewan Rakyat, tetapi di Dewan Negara, presiden ataupun yang dipertua Dewan Negara. Terima kasih.